Nama saya Nurul Najihah binti Basri dan nombor matrik saya ialah 08 DKM 21 F2013. Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Farnabila binti Abdullah Muhammad Faris. Nombor matrik 08 DKM 21F2022. Nama saya Nurul Nabila Husna binti Zairul Nizam. Nombor matrik saya 08 DKM 21F2046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Alias. Nombor matrik saya ialah 08 DKM 21F2005. Aplikasi pembezaan. Pembezaan digunakan secara meluas dalam bidang sains dan kejuruteraan. Ia boleh membantu kita menyelesaikan pelbagai jenis masalah dunia sebenar. Beberapa aplikasi pembezaan termasuk tangen dan normal, kaedah Newton, kaedah perubahan, mencari titik maksimum dan minimum, dan lakaran lengkung. Titik pegun bagi fungsi fx ialah titik di mana terbitan fx adalah sama dengan kosong. Titik-titik ini dipanggil pegun kerana pada titik-titik ini fungsinya tidak meningkat dan tidak berkurangan. Secara grafik, ia sepadan dengan titik pada graf fx di mana tangen kepada lengkung ialah garis mendatar. Dalam bab ini, kita akan membincangkan tentang mencari titik pegun dengan menggunakan pembezaan dan juga belajar melakar graf. Terdapat 3 jenis titik pegun, iaitu yang pertama, mata maksimum, yang kedua, mata minimum, dan yang ketiga, titik infleksi. Untuk menentukan titik pegun ialah maksimum, minimum atau titik infleksi, kita mesti menggunakan derivatif tertib kedua. Kita mesti faham bahawa titik pegun hanya berlaku apabila dy per dx sama dengan kosong. Melaksanakan aplikasi pembezaan dalam masalah sebenar. Salah satu aplikasi derivatif yang lebih penting dalam masalah sebenar ialah mengira kadar perubahan. Kadar perubahan iaitu ROC merujuk kepada seberapa cepat sesuatu berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, ia adalah pecutan atau yang pecutan perubahan, iaitu kadar dan bukan magnitude perubahan individu itu sendiri. Dalam kewangan, kadar perubahan digunakan untuk memahami pulangan harga dan mengenal pasti momentum dalam arah aliran. Pembezaan membolehkan kita mencari kadar perubahan. Sebagai contoh, ia membolehkan kita mencari kadar perubahan kawasan berkenaan dengan masa. Konsep rate of change. Rate of change digunakan untuk menerangkan secara matematik peratusan perubahan dalam nilai dalam tempoh masa yang ditentukan, dan ia mewakili momentum pemboleh ubah. Pengiraan untuk rate of change adalah mudah kerana ia mengambil nilai semasa stok atau indeks dan membahagikannya dengan nilai dari tempoh sebelumnya. Formula untuk pengiraan rate of change ialah dy per dt sama dengan dy per dx darab dx per dt. Second derivative. Untuk menentukan sama ada titik pegun adalah maksimum atau minimum. Titik pegun x dikelaskan berdasarkan sama ada second derivative adalah positif, negatif atau sifar. First derivative. Menentukan titik pegun x. Ini menentukan sama ada fungsi meningkat atau berkurang pada titik dengan menunjukkan bentuk graf. Jika dy per dx lebih daripada sifar pada titik x, maka fungsi itu meningkat pada x. Jika dy per dx lebih kurang daripada sifar pada titik x, maka fungsinya menurun pada x. Soalan untuk rate of change. Given volume of water in a container V equals to 2/3 H3 plus 4H, where H is height of water in the container.
Water is poured into the container at the rate of 20 cm³ per second. Find the rate of change for height of water when its height reaches 4 cm. V dia sama dengan 2/3 H kuasa 3 tambah 4H. Kemudian kita kena differentiatekan dia untuk dapat dV per dH. Kita akan dapat 2H kuasa 2 tambah 4. Jadi kita dah ada dV per dt dia iaitu 20 cm kuasa 3 per saat. Masukkan dalam formula iaitu dH per dt sama dengan dH per dV darab dV per dt. Kita tak ada dH per dV tapi kita ada dV per dH. Jadi kita perlu terbalikkan dia. Kita akan dapat 1 per dengan 2H kuasa 2 tambah 4 darabkan dengan 20. Jadi kita akan dapat 20 per 2H kuasa 2 tambah 4. Kita masukkan nilai H dia iaitu 4. Dia akan jadi 20 per 2 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 4. Kita akan dapat 20 per 36. Selesaikan, kita akan dapat 0.556 cm per saat. Soalan untuk stationary points of a curve. Given y equals to 3x squared minus 6x plus 2 represents a curved line, find the turning point and the nature of the curved line. Kita ada y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 2. Jadi kita kena differentiatekan dia untuk dapat dy per dx sama dengan 6x tolak 6. Jadi untuk cari nilai x, kita kena buat dy per dx sama dengan 0. 6x tolak 6 samakan dengan 0. Kita akan dapat 6x sama dengan 6. X, 6 per 6 kita akan dapat 1 untuk nilai x. Kemudian untuk nilai y, kita kena masukkan nilai x tu ke dalam persamaan yang pertama tadi. Dia akan jadi y sama dengan 3 darab 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1 tambah 2. Kita akan dapat negatif 1. Jadi turning point dia adalah 1, negatif 1. Untuk cari nature curve line dia, kita kena buat second differentiation. Kita akan dapat d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2 sama dengan 6. Jadi 6 adalah lebih kurang daripada 0. Jadi turning point 1, negatif 1 ialah titik minimum. Kesimpulan rate of change ialah kita akan mendapat pemahaman yang kukuh tentang derivatif, dan yang kedua kita akan tahu menyediakan dan menyelesaikan kadar perubahan menggunakan derivatif. Kesimpulan daripada stationary point pula ialah pelajar dapat belajar mencari stationary point menggunakan kaedah pembezaan. Dan yang kedua ialah pelajar dapat belajar melukis graf dan bentuk pada graf itu melalui 3 titik iaitu 3 titik minimum, titik maksimum dan titik infleksi.